Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammimil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Kita masih diberi nyawa, kita masih diberi pelbagai nikmat yang sangat banyak. Walaupun kita sedang diuji dengan musibah-musibah, di waktu yang sama kita masih diberi pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita nak hitung, nak kira, nak bila nikmat Allah taala ni tak akan habis. Kerana setiap saat, setiap detik, setiap mata kita berkelip, setiap nafas, setiap nyawa, udara yang kita sedup ini, kita sebenarnya masih berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat berkeudara lah dengan para muslimin muslimat yang mendengar kuliah, yang mana saya biasa berkuliah di sini, kuliah mingguan. Oleh kerana dan suasana Covid inilah, musibah yang menimpa, maka inilah kali pertama saya berkuliah di Masjid Ibrahimi, Masjid Jajahan Pasir Putih, dalam keadaan dengan penuh syahdu, penuh kesayu, kerana tak pernah berlaku lah kita mari masjid besar ni tak ada orang. Inilah suatu ujian, suatu musibah yang Allah Ta'ala kenakan kepada seluruh masyarakat kita kali ini dengan hikmah yang sangat banyak. Moga-moga kalau kita boleh mengambil setiap benda yang positif di sebalik musibah yang besar ini, kita boleh kembali ke jalan yang benar, kita boleh mengenal pasti jalan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Musibah ini yang tak pernah kita alami lah. Boleh jadi orang tua kita hak umur 70-80 tahun ni baru jumpa musibah seumpama ini. Musibah yang paling hebatlah di abad ini, di kurun ini. Bagi kita umat Islam, kita sangat terasa. Kerana dalam Islam tidak ada musibah yang paling besar bila mana musibah ini melibatkan terkena kepada agama kita itu sendiri. Yang mana Nabi SAW pernah menyebut dalam doa dia, mengajar kita berdoa, bahawa di antara musibah yang paling besar ialah musibah yang berlaku pada agama. Kita melihat Allah Ta'ala nak tunjuk kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia kepada kita manusia hak celeh ni, tapi berasa besar. Ada yang sombong, ada yang berasa angkuh dengan kuman, dengan virus yang tak nampak, terlalu kecil. Dunia seluruhnya terkesan. Pakar-pakar kesihatan
golongan saintis hebat-hebat serenda berlaku. Negara-negara besar yang maju, yang moden, yang mendakwa mereka negara yang canggih, yang hebat, bila berdepan dengan musibah Allah Ta'ala kena ni, serenda berlaku. Walaupun peringkat mula-mula ada yang mengambil mudah, tak apa dia kata. Kita negara maju, kita ada pakar-pakar kedoktoran, kita ada begitu, ada alat canggih, ada alat macam-macam kemampuan yang kita ada. Tapi dengan kumai yang kecil ni, virus corona ni, Allah Ta'ala nak tunjuk manusia ni sebenarnya tidak kuat mana pun. Tak boleh kita ni berdabik dada, tak boleh kita ni rasa sombong dan angkuh. Bila kena musibah, rebuh terak berlaku. Seluruh dunia hampir lumpuhlah dalam pelbagai perkara yang boleh menjana ekonomi. Dunia-dunia negara besar ni kerugian berbilion-bilion kerana musibah ni. Kita umat Islam, musibah ni kita kena berasa teramat besar kerana melibatkan banyak aktiviti atau syiar-syiar agama yang tergendala, yang tak pernah kita jumpa sejak 40-50 tahun lah tak jumpa. Sampai tahap orang nak pergi tawaf, nak pergi buat umrah pun tak boleh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun orang nak semaya jemaah ramai-ramai pun menjadi legang, menjadi tak ada orang. Kerana sekatan-sekatan, kerana perintah kawalan pergerakan bukan hanya berlaku pak kita, Kelantan, Malaysia, di kebanyakan negara dunia yang menimpa ataupun yang Allah Ta'ala timpakan musibah ni, semuanya terkesan. Masjid-masjid ni yang kita berasa sedih, berasa berat kerana musibah ni menyebabkan orang tak pernah tinggal mari jemaah boleh tinggal sebab ada kebenaran, keuzuran. Tapi walaupun boleh tinggal, dalam hati ni berasa berat. Bapa tak boleh mari masjid, biasa kita boleh mari tiap-tiap malam. Ada orang yang tak pernah tinggal semaya jemaah 5 waktu, berpuluh-puluh tahun dah. Tiba-tiba kena tinggal tak boleh mari jemaah di masjid. Walaupun Allah Ta'ala akan beri pahala ke dia, walaupun dia semaya jemaah di rumah, tak boleh kerana dia sudah mulazamah amalan dia bertahun-tahun dah. Allah Ta'ala akan beri pahala seumpama dia mari semaya jemaah di masjid, pak dia semaya sekala. Masjid orang ramai sekala pahala. Begitulah keadilan Allah Ta'ala. Bila mana kita dihalang oleh sesuatu musibah, hati kita nak mari, kita sama-sama pun begitulah amalan kita, tiba-tiba ada keuzuran syar'i, maka kita tak boleh mari, kita buat jemaah di rumah dengan keluarga. Kita akan dapat pahala seperti kita mari masjid, seperti kita beriktikaf di masjid, seperti kita semaya di jemaah. Ya ramai bilangan jemaahnya. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan merasai kesedihan ini bila mana dekat untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Kesayuan, kerinduan kita nak mai ke masjid akan bertambah-tambah. Kita akan masih teringat kerana tahun-tahun dah duk berterawih, duk dengar tutup imam bacaan asmaya terawih daripada ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan di semua masjid surau secara meriahnya, bersungguhnya di kalangan ahli-ahli taat, ahli-ahli yang suka beribadah. Tiba-tiba terhalang. Jadi kita lagu mana nak buat, nak menghadapi benda ni? Musibah ini kita kena berasa besar sebab dia melibatkan terhalangnya syiar-syiar. Tapi Islam ni agama fleksibel, agama yang ada hukumnya.
Jangan sampai tahap kita tidak memahami keanjalan Islam, kesempurnaan agama Islam. Ada setengah-setengah negara dia tak boleh terima ni keputusan bapa tak boleh sembahyang Jumaat ni. Nah, siapa ke boleh jaga penyerepuh pagar nak pergi sembahyang Jumaat juga setengah-setengah tu. Tapi negara kita alhamdulillah di kalangan umat Islam boleh faham apakah tugas rakyat terhadap arahan waliul amri pemerintah. Jadi oleh kerana nak jaga daripada penularan wabak ni yang sangat bahaya ni, maka inilah di antara apa yang telah dibincang, dibuat kajian sehingga akhirnya timbullah satu perintah kawalan pergerakan sebagai usaha nak menyekap penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita umat Islam ni mudah. Bila kita faham tentang agama, tentang kesempurnaan ajaran Islam, kita boleh terima. Kaedah Quran fikih yang sebut. Dan ni orang yang belajar dia tahulah. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pengurusan kerajaan pemerintah ni terhadap rakyat dia bergantung pada maslahah, kebaikan-kebaikan. Jadi nak jaga daripada nyawa ni terancam dengan begitu teruk kalau dibiarkan rakyat ni bebas akan merebak. Ada seorang yang setempat misalnya berat habis merebak di seluruh dunia ni lebih 100,000 dah meninggal dunia sekejap saja, bukan perang dengan senjata besar. Hanya Allah Ta'ala kenakan musibah dalam bentuk satu makhluk halus yang tak nampak. Kena tengok dengan mikroskop yang berkuasa tinggi baru nampak, tapi bahaya. Inilah musibah yang besar yang sepatutnya kita boleh bermuhasabah bersama. Bapa musibah ni menimpa kita, dan bagaimana kita menghadapi musibah ini supaya kita boleh berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Sebenarnya ada banyak hikmah di sebalik musibah yang menimpa ini. Tadi saya nak baca tentang apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Ada satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Kana kullama jalasa fi majlisin yaqul. Nabi ni pernah atau kerap kalilah Nabi berdoa dengan doa ni dalam mana-mana majlis yang Nabi hadiri. Para sahabat hafal doa ni. Doa ni panjang. Saya nak ambil tentang maksud musibah dalam agama. Nabi baca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kepada kami, biar kami ni ada khasyah, ada takut kepada kamu. Dengan sebab takut kepada Allah inilah kami terhalang daripada melakukan maksiat. Ada khasyah, khasyatullah fil qalbi. Ni yang kita minta, ya Allah, berilah aku ni ada khasyah, takut kepada kamu. Dengan sebab aku takut kepada kamu inilah aku tak jadi nak buat maksiat. Dengan khasyah inilah menjadi penghalang kita tak buat maksiat. Itu Nabi ajar kita berdoa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taat kepada kamu. Dengan taat inilah menyampaikan kami kepada syurga kamu. Dengan taatlah kami boleh meraih syurga kamu. Suatu taganan kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala ni peluang ada atas dunia ni. Kita memperbanyakkan ibadat kita. Kita melihat ketaatan inilah sebenarnya suatu perjalanan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Doa ni panjang. Di hujungnya Nabi berdoa,
wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna atau kama qala. Nabi minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ini terjejah agama kami. Musibah yang menimpa kita ni sehingga agama kita yang terkesan. Jadi walaupun kita lah ni tak mari Jumaat, tak pergi semai Jumaat di masjid seposkala, tak pergi balas surah dengan kuliah tiap-tiap malam. Kita ni kata dengar kuliah, tak dengar pengajaran agama. Kata ulama-ulama, kalau dalam seminggu sekali dua kali kita tak dengar, mati hati kita. Ada orang yang gali, orang Kelantan kata gali. Sebulan kita dalam tempoh PKP ni, perintah kawalan pergerakan ni, habis dah 2 pasar, 14 hari. Sebulan dah kita ni. Ada lagi tak khabar kau ingat? Ada lagi. Nah, tak khabar. Dia sedang ditimpa musibah. Hok galik dengan maksiat, tak boleh tinggal maksiat dah lagi. Hok biasa tak semaya celak-celuk jangan-jangan. Perangai lagu tu dia pera lagi. Padahal musibah ni sangat besar. Untuk kita ambil pengajaran, kembali kepada jalan yang benar, jalan yang boleh menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau jadikan dunia merupakan cita-cita terbesar kita. Akbar hammina. Hamu kita ni, harapan kita, cita-cita kita, jangan tok dunia paling besar. Biar akhirat paling besar. Jadi kalaulah sebulan ataupun kita tak tahu boleh jadi 2 bulan ke, boleh jadi beberapa lama ke, kita tak tahu. Jadi peluang yang ada lah ni, orang kerja pejabat, tak pergi pejabat mana tu, orang kerja situ sini, banyak dah kerja-kerja skala kita tergendala, berhenti. Jadi gapo kita kena buat di saat ni? Di saat kena bala ni, tak layak sama sekali kita nak bergalak. Nak bergalak tentu kali. Nak buat maksiat tentu kali. Ada orang tak khabar kau ingat. Dalam ada lagu ni pun dia masih nak bergalak begitu, bergalak begini. Jadi kita umat Islam ni, kita ingat ini suatu teguran daripada Allah. Suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama beringat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat nak baca sebahagian daripada ulama menjelaskan maksud wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ini menyebabkan terjejah agama. Sebab bila musibah ni melibatkan terjejah benda agama, inilah musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar, yang paling berat. Orang-orang yang menjadi ahlillah, ahlu zikri, ahlu ta'ah, mereka sedang menangis, mereka sedang merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diangkat, ditarik balik. Jadi kata ulama maksud, dia kata Nabi nak suruh kita faham, inna a'zama musibatin tusibul abda hiya musibatuhu fi dini. Sebesar-besar musibah yang menimpa kita sebagai hamba ni, bila musibah tadi menyebabkan terjejah agama kita. Lagu terjejah agama. Musibatuhu fi tarkit ta'ah. Dengan musibah ni menyebabkan dia tinggal taat. Mata kau tak mari semaya di masjid, pakai tak semaya hasu. Mata kau tak mari semaya Jumaat di masjid, tak Jumaat juga di rumah. Ketaatan dia tu jadi berkurang tu, separuh daripada skala kurang. Ini musibah. Disapin musibah tu yang bagi dalam bentuk corona tu, tapi musibah yang kita kena sedar. Musibah menimpa setiap kita ialah bila mana ketaatan kita kepada Allah berkurangan. Itu musibah.
Sekalo boleh tupas semangat. Nah, semangat orang ramai. Boleh tupas. Kita berasa letih pada orang ramai ni. Tahun ni boleh tengoklah tarawih lagu mana. Nah. Tahun ni. Abang rasa jarang hak tarawih di rumah 20 ni. Nah, sekalo boleh tupas. Orang ramai di masjid tupas semangat ramai. Sejuzuk semalam tak imam baca boleh walaupun getar lutut pun tak apa. Nak semangat ramai. Ni hak di rumah masa tu imam sendiri ni tak tahulah ni. Nah, setiap ketua keluarga bakal ayah ko, abang solo ko, anak ada di rumah tu kena jadi tok imam, hak ni jadi tok bila, hak ni jadi makmum. Nah, bakali ayah hak tak biasa. Nah, dia kata kita wak lapar sudahlah reka-reka. Tidak ke berkurang. Berkurang. Jadi antara musibah yang kita kena faham ialah bila mana ketaatan kita berkurang, amal ibadat kita berkurang. Jadi duk bicara dulu ni. Buat berapa kita ni? Ayat-ayat lazim lah. Inna a'tayna kun huwallah. Kita boleh hak tu lah tiap-tiap rakaat. Boleh jadi begitu. Boleh jadi. Jadi kita kena faham, kalaulah amalan kita ni siapa berkurang begitu itu juga suatu musibah. Antara musibah ialah musibatuhu fi fi'lil ma'siyah. Musibah dia fi fi'lil ma'asi. Bila dia buat maksiat, dia derhaka kepada Allah. Tuhan tegur dengan musibah qawi ni, berat benar dah. Mati keluarga. Lumpuh segala. Akhirnya lumpuh habis. Banyak benda tak boleh nak buat. Kerugian harta benda, ekonomi ni berbilion-bilion. Besarnya musibah. Tapi hak dia tak khabar musibah maksiat dia buat tu. Bela-bela tu yang tegur lagu lima ni, hak berahi pakai sport lanja, pakai sport lanja macam. Hak pakai lagu tu. Tak saya berubah. Hak ni kita kena muhasabah ni. Koreksi diri. Betul ke kita hidup lagu ni Tuhan suka? Betul ke cara hidup aku ni mendapat redha Allah? Ataupun kita hidup dalam keadaan Allah murka setiap masa? Mintalah kita semua boleh bermuhasabah. Boleh koreksi diri. Boleh insaf diri. Boleh tinggal maksiat. Antara musibah yang kadang-kadang kita tak sedar ialah musibatuhu fi qaswati qalbi. Kerah hati. Musibah bila mana hati dia kerah. Allahu Akbar. Tuhan tegur dengan begini sekali dunia ni. Bergegar dunia ni. Dia awak dono, awak tak erti. Nah, orang minat kedai kopi bukan mari perasaan berat kita ni. Nak buat kedai kopi tak boleh. Kalau salah ke kedai kopi mari pun boleh kena igak WC berat ni. Pasal 3 ni kau berat contohnya. Jadi dia duk maintain, duk ingatnya lepas Covid ni, lepas PKP ni enggak. Kita pergi semula kedai kopi. Dia tak ingat lagu mana. Kita sekali kurang pergi masjid lepas Covid ni, biar semua orang Islam ni, lelaki yang bukan lelaki balik ni, kena pakat mari masjid belakang. Lah ni kena sudah kena buat suatu tekad, suatu azam, suatu perancangan. Ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya zaman-zaman dululah, Nabi-Nabi dulu kan, masyarakat yang ditimpa musibah ni, akhirnya mereka sedar diri, bertemu para Nabi. Lalu Allah Ta'ala hilangkan musibah ni karena mereka taat kepada Allah. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, hilangkan azab, musibah, bala-bala yang menimpa kami ni. Kami beriman dah. Kami beriman dah, kami percaya dah. Bila kita percaya kepada Allah Ta'ala inilah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya gini. Kalau ada lah, memang ada lah, mau yakin ada lah.
masyarakat kita ni hak belum kahwin pun tak pergi masjid dah. Nah, belum kahwin kata ai tak lagi masjid kita ni. Nyapa kat tutup. Gak bini dia kata aben bukan lon ni tak pergi masjid sekali pun tak pergi dah. Jadi golongan lagu ni kalau ada, dia kena bertekad, dia kena bertaubat. Lepas kahwin ni kok mana pun aku nak pergi masjid, aku nak pergi dengar kuliah, aku nak perbaiki diri, aku nak beristighfar, aku nak taubat. Sebab musibah ni mimma khati'atihim, disebabkan khati'ah, maksiat manusia. Kata ulama, kata ini pendapat atau ucapan Sinali karamallahu wajhah. Dia kata ma nazalal bala'u illa bi zambin. Tak turun bala ni kecuali dengan sebab dosa. Tu formula dia, sipir dia orang Islam. Akidah kita gitu. Bala-bala ni kerana dosa manusia. Banyak manusia buat dosa ni. Dosa syirik, dosa-dosa besar. Nah, dosa kezaliman para pemimpin ada juga. Dosa rasuah. Nah, dosa maksiat-maksiat. Dosa orang yang mengambil benda-benda haram, minum arak, dadah, pekuda, dosa belaka tu. Bila puak-puak ni nak bertaubat ni? Kita tanya. Jadi sepatutnya dengan musibah yang ada ni, semua pihak kena sedar. Musibah adalah kerana dosa-dosa manusia. Dan kata ulama, wa ma rufi'a illa bitaubatin. Bala ni dia tidak angkat, dia akan turun, dia tidak akan selesaikan kecuali dengan kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena bertaubat. Nah, taubat kepada Allah taala, banyakkan istighfar, banyakkan mengaku kelemahan kita, kecuaian kita. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok musibah yang menimpa ni dari sudut positifnya, dari sudut hikmahnya, banyak umat Islam boleh belajar. Cara kita duduk di rumah lah ni. Jangan duduk jadi tak ada perancangan untuk meraih syurga. Kena rancang molek. Lagu mana biar kita boleh dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena rancang molek. Jangan hanya oleh kerana duduk saja ni gak bantu orang siapa di rumah. Kalau ni ke ada siapa berah, siapa gandung. Lepas tu kerja kita ke apa dia? My Facebook, WhatsApp. Nah, semaya sikit-sikit lah, baca Quran sikit-sikit. Ada juga. Kau banyak komen orang tu, komen orang ni pun tak ada kerja. Tidur bang makan, tidur bang. Jadi musim ni kita kena rancang molek supaya masa yang ada kita manfaatkan. Kita boleh hak mana boleh tolong anak-anak belajar. Tak, terutama muda-muda bab Quran, bab semaya. Hak ni bab persiapan nak sambut Ramadan ni. Dah, kena berlatih juga ni tu email ni. Dia nak pakai tu email ni ramai ni setiap rumah ada tu email ni. Tak boleh nak lari dah lah. Tak boleh bayak ke bini, ayah abang nak pergi sembahyang masjid tu. Abang masjid mana? No. Tutup belakang kan ni. Nah, 2-3-4 orang yang tu email hak dia benarkan. Hak ni hak majlis agama Maik ni, dia sebagai menyampaikan arahan ketua agama. Nah, Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka yang Baginda. Nah, ketua agama ni, Tuanku Sultan ni, ketua agama negeri ni. Dia bertitah dah rakyat dah. Jadi kita patuh. Jadi tak nak lagi. Tak boleh kata malam ni abang kena pergi terawih sini. Malam esok sini padahal dia saja itu email rumah. Tak esok je itu email ni lagi semacam. Tak boleh. Jadi ni berlatihlah. Orang ambil peluangnya, alhamdulillah banyak. Hak tak biasa baca doa bila ditimpa musibah, Nabi ajar ada doa-doa. Nah.
Lah ni kerajaan negeri seluruh Malaysia ni. Pejabat-pejabat mufti, pejabat agama sebar doa-doa. Doa maksur. Doa daripada Nabi. Kita amal. Kita pakai baca ni ramai pakai baca. Alhamdulillah. Tak boleh baca payah, baca mudah. Baca mudah. Yang penting lah ni kita isikan masa ni dengan perkara yang berfaedah. Nah. Jangan duk main tidur bangun makan. Tidur bangun makan main-main buah-buah. Tiba-tiba kena penyakit gotu penyakit kerana makan banyak. Tidur banyak. Tak. Jadi kita kena guna masa. Baca Quran biar banyak. Kita kena nak sambut Ramadan ni, jangan sampai Ramadan baru kita mula baca Quran. Lah ni boleh mula dah. Banyak ke baca Quran. Ni persiapan. Banyakkan kita puasa sunat ni bulan Syaban ni. Tak lama dah. Ramadan ni tak lama dah. Banyakkan semai-semai sunat. Mula dah lah ni. Warming up. Kita kena berlatih dah. Baru ada stamina. Baru tak rebah. Berlatih dah lah ni. Mudah ya. Lepas semaya Isyak ni kurang-kurang. Semaya sunat ba'diyah Isyak. Semaya hajat. Kalau boleh tiap-tiap malam jangan tinggal semaya hajat. Walaupun ringkas. Rakaat pertama baca surah Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak apa dah. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hingga akhir. Tak apa dah. Tapi berterusan. Kita buat. Jadi orang yang ambil peluang masa yang ada ni, dia manfaatkan dengan benda baik, alhamdulillah, kebaikan ada di sebalik musibah itu. Terakhir saya nak sebut, kalau kita boleh amal lah. Kalau kita boleh amal mudah-mudah. Doa Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS ni, bila mana Allah Ta'ala uji dia, dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm. Bila dia berdoa, maka Allah Ta'ala mustajab, terima doa dia. Dan Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kesukaran, musibah ataupun ujian yang menimpa dia tu. Jadi Nabi Yunus AS ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala uji dia. Fanada fi dhulumat. Dia berdoa dalam perut ikan tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi kata, fa innahu la yad'u biha muslimun rabbah bi syai'in qattu illa istajabalah. Sesiapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ni, doa dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan, insaf, kembali kepada Allah, rasa menyesal di atas dosa dan sebagainya, Nabi kata tidaklah berdoa mana-mana orang Islam dengan doa ni melainkan Allah Ta'ala mustajabkan dia. Jadi doa Nabi Nuh ni merangkumi 3 perkara doa itu. Dia mudah. Ni boleh jadi kalau kita pakai hafal ni, tak ada sehari ingat belaka. Budak pun ingat, orang muda pun ingat, orang tua pun ingat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kau boleh banyak. 100 kali pagi, 100 kali petang, kau 1000 kau sehari. Kalau seluruh rakyat kita baca doa ni, insya-Allah kita yakin musibah ni tidak akan panjang. Nah, la ilaha illa anta. Gapo dia tu? Kita mau kita telah meletakkan suatu keyakinan kepada uluhiyatullah, tauhid. La ilaha illa anta. Ini suatu peneguhan kepada akidah kita. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, ditaat, dipatuhi kecuali Engkau ya Allah. Termasuk la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang layak disembah yang sebenar-benarnya menjadi Tuhan, pemilik kepada dunia ni kecuali Engkau ya Allah. Engkau lah ya Allah pemilik kepada dunia seluruhnya ini.
La ilaha illa anta. Ini tauhid. Kita kemah ni. Kemudian tanzih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Engkau lah yang maha agung, yang maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Tidak ada apa-apa kekurangan. Minan naqais, tak ada apa-apa kekurangan. Bila mana kita tauhid, kita tanzih, kita menyucikan Allah. Allah Ta'ala ni berkuasa. Kalau dia nak hilangkan musibah ni sekejap ya. Sekejap kun fayakun. Itu kuasa Allah. Manusia ni tak boleh mengaku hebat. Tu hawi bala sikit yang sudah kecundang dah. Negara Itali, Perdana Menteri dah serenda dah. Tak ada kuasa dah dia kata. Nah, Amerika lah ni hebat-hebat ni. Mai beratus-ratus sehari mati ni. Dah beratus ribu dah ayat dia kena positif. COVID-19 ini. Lah ni nana dah. Buat lagu mana tak erti. Jadi kita orang Islam ini, dah kita menyuruh seluruh masyarakat boleh, hak belum Islam non Muslim boleh kaji gapo dia agama Islam. Siapa kuasa sebenar? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Yang ketiga, kita kena mengaku kelemahan kita, kecuaian kita, kekurangan kita. Yang hebat ialah Allah, yang kurang cuailah kita. Gapo dia? Subhanaka, wujud inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ni ya Allah kerap kali buat benda zalim. Tak dengar kata lah, cuai lah, macam-macam maksiat begitu beginilah buat. Jadi bila kita mengaku benda ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan tengok hati kecil kita ni yang sudah insaf, yang sudah mengaku kecuaian diri, kelemahan diri, kekuatan hanya pada Engkau ya Allah. Kita dah ulai hak ni. Nah, hak mudah ni. Amo ulai sekali lagi. Amo agak kita pakat doa lah. Pakat baca lah. Banyak doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hak ni doa yang Nabi Yunus ni mudah. Hak ni lah amo agak kita pakat banyak ni. Ndak boleh anak kita di rumah boleh buat amalan ramai-ramai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tauhid, tanzih, kemudian kita mengaku kita ni banyak kelemahan, banyak kekurangan. Yang kuasa, yang hebat ialah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau kita pakat kembali kepada Allah, pada ajaran yang sebenar dengan penuh keyakinan, kita tidak akan sia-sia segala amalan kita. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Musibah yang menimpa ini, InsyaAllah di sebaliknya ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan perolehi kalau kita boleh mengikuti kaedah-kaedah yang dianjurkan oleh Islam, oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya menyeru marilah kita sama-sama kembali kepada Allah, dan hak KJL buat ni kena pakat patuhlah. Nak pakat patuh SOP dia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN, Majlis Keselamatan Negara. Kita patuhi molek Perintah Kawalan Pergerakan ni. InsyaAllah inilah Allah Ta'ala nak tengok kita ni boleh terima ke tidak benda ni dengan peraturan yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan selamat di akhirat. Itulah sahaja kuliah daripada saya pada malam ini. Moga-moga kita bersama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.